Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita nak sambung pengajian sirah kita pada hari ini. Ada muka surat 160, makan atas saparah kulit tajuknya, dan akan dibacakan oleh pembaca kita. Siapalah? Siapa ni? Kak Izzah. Kak Izzah dulu baca. Okey, silakan. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Rabbi sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Tutup pintu. Okey, hari ini kita mula baca muka surat 160, makan atas saparah kulit. Dengar kah? Dengar. Okey. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa, ini Ustazah baca atau apa? Okey, nak baca. Ma akala Nabiyullah sallallahu alaihi wasallam ala khiwanin wala fi sukurrajatin wala khubza lahu muraqqaq. Qala وقلت لقتادة فعلى ما كانوا يأكلون قال على هذه السفر. Ada orang tak tutup ni kot, apa? Tak tutup, tak. Ustazah sekejap suara. Dah duduk kacau Kejap. Okey. Artinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah makan di atas meja ataupun di dalam pinggan kecil. Dapati tidak pernah dihidangkan kepadanya. Yunus bertanya, Qatadah radhiyallahu anhu, betapa baginda menghidangkan makanannya untuk disediakan. Sekeping kulit inilah yang digunakan sebagai saprah, jawab Qatadah. Catatan, Alamah Manawi dan Mula Ali Qori telah menyatakan bahawa makan di atas meja selalunya adalah adat kebiasaan bagi orang-orang angkuh. Tercatat di dalam Kaukabut Duri disebabkan pada zaman kita ini, makan di atas meja akan mewujudkan penyerupaan dengan orang-orang Nasara. Maka perbuatan tersebut dikira sebagai makruh tahrimi, iaitu perkara yang dibenci hampir kepada haram. Masalah penyerupaan adalah sesuatu yang sangat penting. Amaran-amaran telah diberitahu melalui hadis-hadis terhadap adab perbuatan di dalam cara makan, minum dan berpakaian. Apatah lagi mengenai ibadat agar kita menjauhkan diri kita daripada melakukan perbuatan yang menyerupai orang-orang bukan Islam. Demikianlah yang disuruhkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam supaya menambah sehari lagi puasa Ashura, iaitu 10 Muharram, sama ada sebelum atau selepasnya, agar tidak menyerupai amalan puasa orang-orang Yahudi. Ustazah nak kata apa-apa kan? Tak ada apa. Tak apa lah. Ni Ana pula bertanya banyak pula kan? Ustazah, kalau kita lah ni, macam Ana lah sendiri, kalau kita nak makan di bawah sakit lutut. Ni dia kata makan di atas meja ni macam mangkuk pula. Makruh. Tahrimi kan. Dia kata bagi orang macam orang-orang angkuh lah. Kalau kita ada sebab. Kita ada sebab. Tak sampai haram kan. Dia kata makruh tahrimi ni hampir saja kepada haram. Taklah sampai haram. Itulah pula kalau kita ada sebab yang menyebabkan kita tak boleh nak ikut sunnah tu.
Maka bolehlah kita duduk kat tu macam kita orang duduk semayang kerusi apa tu lah. Macam tu lah. Okey. Sebab dia tak mau pasal ini dia kata serupa dengan Nasrani kan. Dia sebut di bawah tu sama lah macam kita kata 10 Muharram baru ni tu. Dia tak mau puasa 10 Muharram saja, tak mau serupa dengan apa ni? Yahudi. Lepas tu kita sama ada kita 10 9 atau 10 ataupun 10 atau 11. Mengelak daripada tidak menyerupai orang-orang. Ustazah, tapi sekarang semua orang makan nasi ke makan atas meja kan, walaupun dia sakit kaki, tak sakit kaki, betul tak? Macam mana tu? Sebab dia kata kalau ini, dia kata makruh tahrimi. Dia hampir perkara yang dibenci hampir kepada haram. Itu bahaya juga kita semua ni. Pergi kepada uruf pula, uruf kita kebanyakan kan. Kan kita macam tu sekarang kan. Kemungkinan ada meja tapi kita guna bawah. Pendek pula lah. Benda tu. Dan orang ramai memang duk pakai macam tu semua kebanyakan. Kita pergi duduk di bawah pun dia macam pelik pula. Tak selari dengan uruf sekarang ni. Kan. Memanglah dia Okey. Pernah tu memanglah. Kan. Tapi tidaklah sampai haram. Kita kata haram terus tu. Dan dia kata makruh tahrimi. Makruh tahrimi. Hampir. Betul. Macam orang Arab pun dulu Ustazah, anak biasa duduk pergi rumah cousin mula-mula kan. Mereka semua makan kat bawah. Mereka semua makan kat atas. Dan agaknya sebab ramai orang pun sakit lutut, dah tua-tua semua. Okey. Seterusnya ya. Penjelasan yang selanjutnya. Amaran Rasulullah SAW ialah bahawa orang yang meniru atau menyerupai sesuatu kaum itu akan tergulung di dalam golongan tersebut. Dan ini pada hari kiamat mereka akan dibangunkan bersama-sama mereka. Ini perkara yang amat berat dan hendaklah kita benar-benar memberi perhatian dan takut mengenainya. Pada masa kini, orang-orang Islam yang kaya yang terpengaruh dengan adat dan cara hidup Yahudi dan Nasara sehingga mereka menuruti segala gaya Eropah dengan kerusi meja, garpu, pisau dan sudu untuk makan. Patutlah mengambil sesuatu pengajaran dan amaran daripada satu peristiwa benar yang telah disebut di dalam Tazkiratul Rashid sebagaimana yang berikut. Masa pemerintahan British di India, pemungut hasil daerah berbangsa Inggeris telah memeluk agama Islam di tangan seorang mulvi dan mulalah mengkaji Islam dan Al-Quran di bawah asuhan dan pimpinannya. Apabila dia berpindah daerah, mulvi tersebut memperkenalkannya kepada seorang mulvi lain di tempat itu untuk mendapat bimbingan agama. Setelah beberapa lama kemudian, setelah dia yakin akan menemui maut, maka diserahkannya sejumlah wang kepada pengajarnya yang baru lalu berkata, bangsaku akan mengkebumikan daku di perkuburan Kristian. Ambillah wang ini. Setelah mereka mengkebumikan daku, kamu pergilah ke sana bersama-sama saudara se-Islam. Gali semula kuburku dan kebumikan daku di perkuburan orang-orang Islam. Setelah berlangsungnya upacara pengebumian mayat Inggeris tersebut, si mulvi itu pun secara bersendirian pergi menggali kuburan tersebut, lantas memecahkan keranda mati untuk mengeluarkan mayat. Tetapi apakah yang didapatinya? Dia terperanjat besar kerana bukan mayat si Inggeris tadi yang ada di dalam keranda tersebut, tetapi terbujur mayat si mulvi yang telah mengislamkannya. Perpindahan ajaib dan penuh misteri mayat daripada perkuburan Islam ke perkuburan Kristian dan sebaliknya adalah berkemungkinan bergantung kepada kecondongan kedua-dua orang ini. Mulvi Islam itu mungkin menyanjungi gaya hidup keinggrisan di hadapan kawan-kawannya, sedangkan
orang Inggeris ini inginkan sejarah pengemunian secara Islam. Kisah yang lain ialah mengenai mimpi. Mimpi bukanlah sesuatu bukti, namun boleh dijadikan sebagai pemberi amaran. Kira-kira 15 tahun yang lalu, seorang pelajar di tingkatan 5 kelas Madrasah Arab di Jamiah Islamiah Dabnel, daerah Surat Gujarat, telah bermimpi bahawa beliau sedang memakai topi Inggeris. Dia menanyakan daku akan tafsir mimpi tersebut. Kepadaku, penulis inilah maksud dia. Tetapi aku menasihatnya agar menulis surat kepada Syekhul Hadis Maulana Muhammad Zakaria. Jawapan Syekh ialah bahawa pelajar tersebut telah suka terhadap adat dan gaya Inggeris. Pelajar tersebut pun mengaku bahawa dia sukakan bahasa Inggeris. Maka perlulah orang-orang Islam pada masa ini merenung keadaan mereka. Para sahabat radhiyallahu anhum pun telah bertanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Wahai Rasulullah, Tuan akan berada di tempat yang paling mulia di syurga, sedangkan kami akan berada di tempat yang rendah. Apakah yang akan kami lakukan tanpa kehadiranmu?" Jawab Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Setiap orang akan dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama dengan orang-orang yang mereka sukai di dalam cara dan adatnya." Mendengar itu, para sahabat tersangat gembiranya. Dengan ini, sukailah dengan sepenuh cinta serta beramal menurut sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jika kamu ingin dibangkitkan pada hari kiamat bersama-sama dengan nabi-nabi, para siddiqin, syuhadah dan orang-orang soleh. Pengamalan sunnah akan menjayakan kehidupan beragama dan kejayaan duniawi juga. Bermujahadahlah serta berusaha giatlah. Tinggalkanlah makan di meja dan jangan gunakan tudu garpu. Gunakanlah tangan kamu sendiri, iaitu kurniaan Allah, serta bersyukurlah kepada Allah sebanyak-banyaknya di atas nikmatnya ini. Teruskan. Kalau tak makan dengan sudu garpu, okey ikut. Maksud dia bolehlah, itu boleh diikut. Dia tu. Kan? Okey. Teruslah. Ya, teruskan. Mengenai kerusi, nombor 1, cara makan secara sunnah termasuklah makan di atas lantai. Amalan-amalan di atas meja dan kerusi adalah perbuatan orang-orang Yahudi dan Nasara. Dan dengan yang demikian adalah makruh tahrimi, makruh yang hampir kepada haram. Jadi penyelia-penyelia madrasah yang sedang mendidik bakal-bakal pewaris Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seharusnya lah tahu tanggungjawab mereka. Jika pelajar ini telah dilatih dengan kerusi meja ketika makan bertentangan dengan amalan sunnah, maka betapa mereka akan dapat menghidupkan sunnah setelah mereka kembali ke tempat asal mereka, setelah menyempurnakan pendidikan. Justru itu, hapuskanlah sahaja amalan demikian. Kerana sekali mereka telah terbiasa dengan mengambil makanan di atas kerusi meja, maka sukarlah untuk mereka makan di atas lantai. Nombor 2, tidak pernah Rasulullah SAW makan di dalam pinggan kecil. Sebaliknya, baginda akan duduk bersama-sama dengan 10-15 orang mengelilingi sebuah dulang besar, lalu makan bersama. Makan bersendirian juga merupakan tanda-tanda keangkuhan. Mereka yang mengamalkan cara begini sebenarnya menyemaikan perasaan benci yang tersembunyi terhadap orang miskin dan meluat kepada mereka yang makan bersama di dalam satu dulang atau pinggan. Maksud lain daripada makan bersama di dalam sebuah dulang besar ialah benda-benda makanan seperti acar tidak ada di dalam bekas kecil. Kerana makanan mereka sangatlah sederhana sahaja dan dihidangkan di dalam dulang besar.
Walaupun pada hari ini orang ramai makan bersama, namun rasa terasing masih jelas kelihatan di meja makan yang sama kerana masing-masing akan makan dengan mengisi di dalam pinggan masing-masing. Walaupun mereka duduk di atas lantai dikelilingi seperah, mereka akan berasingan. Jika begini, bagaimanakah akan terbentuk rasa kasih dan bersatu hati di antara mereka? Betapa mereka akan menjadi satu umat. 4. Di dalam pinggan-pinggan kecil hanyalah makanan bergoreng dan tanpa berkuah yang dapat. Sedangkan dulang atau pinggan-pinggan yang besar dapat menampung sup dan kuah yang banyak. Dengan alasan inilah Rasulullah SAW bersabda, tambahkanlah air banyak-banyak dan ambil beratlah terhadap jiran-jiran kamu. Lantaran pemikiran yang begini dan sikap kejiranan yang ada pada Rasulullah SAW, baginda tidak makan daripada pinggan-pinggan kecil. Nombor 5, Rasulullah SAW tidak makan roti capati lembut, suatu makanan yang perlu kepada orang-orang yang agak senang dan mewah hidupnya. Sehingga sekarang masih ada buruh-buruh kasar dan pekerja-pekerja makan roti keras dan tebal. Rasulullah SAW sendiri makan roti yang diperbuat daripada bali. Dengan sebab itulah orang-orang yang mulia memberi nasihat secara mulut dan juga di dalam tulisan-tulisan mereka. Malahan aku sendiri mendengar beberapa kali khusus daripada Syekhul Hadis Maulana Zakaria bahawa kita hendaklah mengkaji sirah Rasulullah SAW khasnya Jami' Tirmizi dan berusahalah mengamalkannya sedaya upaya serta memperkenalkan cara makanan kenabian ini ke dalam hidup kita. Yang ini betul-betul diamalkan dengan sekolah Abim tu semua Ustazah kan? Sekolah Abim, sekolah Al-Amin tu tak? Sekolah tahfiz semua kan. Ini setengah orang yang kita pula kata apa mereka ni makan macam tu. Mesti ada mereka. Kan? Aisyah radhiyallahu anha pernah berkata, bid'ah yang pertama yang akan muncul dalam Islam ialah makan sehingga kenyang. Makanan yang lembut dan benda-benda bergoreng akan merangsang seseorang itu makan sepuas-puasnya sehingga sengkak. Sedangkan makanan yang kasar dan tidak berayak akan dimakan secara perlu sahaja. Ini akan menyelamatkannya daripada penyakit. Semoga Allah mengurniakan kita dengan keberkatan untuk mengamalkan sunnah tersebut. Amin. Amin. Sambung lagi. Ni betul-betul lah kan. Mereka ni berpegang kepada sunnah lah kan. Makna menggalakkan kita supaya ikutlah betul-betul sunnah ni. Tapi pondok-pondok masih buat lagi Ustazah. Ya. Pondok-pondok dekat Indonesia, pasentran semua buat macam tu. Masih lagi duduk kat bawah makan. Rasanya anak-anak Melaka yang kerja dekat yang sekolah dekat Al-Amin dengan Al-Amin apa yang dekat Terasjenang tu apa? Terasjenang. Terasjenang. Yang dekat Abim tu sekolah apa panggil? Al-Amin. Al-Amin. Dia Terasjenang tu Al-Amin. Terasjenang Al-Amin. Dia pun memang masih praktis macam tu. Makan dulang semua. Ramai-ramai. Memang masih macam tu rasanya. Ya, ya. Tapi tempat cucu Kak Mun yang Samten tu, memanglah dia makan dekat ni. Tapi ada ketika memang mereka akan buat makan macam dalam dulang tu. Macam dalam dulang tu. Jadi maknanya dia tidak tinggalkan langsung lah. Tak adalah totally pakai meja sepanjangan pengajian, tak ada. Memang ada juga sebab dia balik dia cerita. Dia makan dalam dulang, berkongsi duduk satu dulang, 5 atau 6 orang atau 4 orang makan. Macam tu laut tu. Masih ada buat lagi. Kalau di kampung-kampung mesti buat lagi Ustazah. Masih. Masih lagi buat tu.
Ada yang moden sikit tak ada. Sebab kadang-kadang kita ni kebanyakan tak tahulah dia nak menerapkan ialah keperluan ada, duit ada, kemudahan ada, benda ada. Apa pas kita nak melepaskan benda tu? Itu yang soal jawab macam tu. Jadi kita Timah kena take over Cik Timah. Bateri Kak Uzah low pula dah. Kena take over. Boleh. Okay. okey. Kita sambunglah. Okey. Rasulullah tidak makan kenyang. Ni betul. Ni bagus. Siapa nak ambil Cik Tipah? Okeylah, tak apa. Bismillahirrahmanirrahim. Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang. Masruq radhiyallahu anhu meriwayatkan sebagaimana yang berikut. دخلت على عائشة فدعت لي بطعام وقالت ما أشبع من طعام فأشاء أن أبكي إلا بكيت قال قلت لما قالت اذكر الحال التي فارق عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم الدنيا والله ما شبع من خبز ولحم مرتين في يوم. Aku telah pergi menemui Aisyah radhiyallahu anha. Beliau menghidangkannya makanan lalu berkata, tidak pernah daku makan kenyang, tetapi jika aku terasa hendak makan, mulalah daku menangis. Masruq radhiyallahu anhu bertanya kepadanya, mengapa beliau terasa akan menangis? Beliau berkata, keadaan Rasulullah SAW tak kala baginda berpisah daripada kami terbayang di ruangan mata di mana keadaannya tidak pernah makan kenyang 2 kali sehari sama ada daging atau roti. Sambung ya. Tidak makan di atas meja. Diriwayatkan daripada Anas radhiyallahu anhu bahawa ما أكل رسول الله صلى الله عليه وسلم على خوان ولا أكل خبزا مرققا. Hadis tadi Rasulullah ini muraqqaqan. Rasulullah SAW tidak pernah makan di atas meja ataupun makan roti chapati. Catatan. Rasulullah Chapati ni lembut. Chapati ni lembut. Chapati lembut. Catatan. Rasulullah SAW lebih memilih hidup di dalam kefakiran. Tetapi mengenai perkara ini terdapat 2 pendapat ulama. Pertamanya ialah baginda sendiri dengan rela memilih kefakiran dan dengan itu baginda mendapat kurang. Keduanya ialah baginda menerima harta dan makanan yang secukupnya. Namun kebanyakan daripada harta ini diberikannya dalam bentuk sedekah dan kebajikan. Penjelasan. Kefakiran yang diterimanya adalah dengan kerelaan dan pilihannya sendiri. Sedangkan Allah sendiri telah menawarkan untuk menukarkan gunung Uhud kepada emas kepadanya. Beberapa perincian mengenai cara makan yang terkandung di dalam Sahih Bukhari dan ulasannya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa Rasulullah SAW tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut. Riwayat Bukhari. Dinyatakan bahawa baginda tidak pernah makan kenyang 3 hari berturut-turut walaupun roti yang diperbuat daripada bali. Penjelasan yang seperlunya. Sebahagian ulama berpendapat bahawa baginda tidaklah memuaskan nafsu kelaparannya semata-mata untuk makanan, tetapi telah dibuat kajian oleh sarjana-sarjana bahawa terdapat alasan-alasan tertentu yang baginda tidak makan kenyang. 1. Apa sahaja yang diterimanya akan diberikannya kepada orang-orang miskin dan yang berkeperluan. 2. Untuk memuaskan kelaparan dengan sekenyang-kenyangnya merupakan sesuatu yang tidak baik. Fudail Ibnu Iyad
rahmatullah alaihi berkata bahawa makan sekenyang-kenyangnya adalah kelakuan yang buruk dan mendatangkan kemudaratan. Imam Syafi'i rahmatullah alaihi telah memerhatikan bahawa menerusi kelaparan hati akan menjadi bersih. Ada ustazah nak komen? Tak ada. Huzaifah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seseorang yang makan kurang, perutnya akan sentiasa sihat dan hatinya menjadi bersih. Sebaliknya, orang yang rakus mahu memenuhi perut sekenyang-kenyangnya, perutnya akan sakit dan hatinya akan menjadi keras. Sebuah hadis menyatakan bahawa janganlah dibunuh hati kamu dengan makan dan minum terlampau banyak, kerana hati adalah seumpama buah, malahan seumpama ladang yang binasa akibat terlampau banyak air. Begitulah hati akan binasa dengan banyak makan dan minum. Ma'di Karab radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa cukuplah makanan yang sekadar dapat menjadikan belakangnya lurus. Ini daripada Umdatul Qari jilid 21 muka surat 27. Memuaskan selera. Imam Bukhari rahmatullah alaihi memasukkan di dalam kitabnya 3 hadis di bawah tajuk memuaskan selera. Allamah Aini rahmatullah alaihi telah menulis di dalam kitabnya bahawa bila mana sahaja perkataan makan kenyang muncul, ia bermakna 1. Dengan makan tamar, daging dan roti, rasa lapar dapat dihilangkan tetapi perut tidaklah penuh. 2. Ibnu Battar rahmatullah alaihi menulis bahawa kadang-kadang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan kenyang untuk menunjukkan bahawa diperbolehkan makan kenyang tetapi tidaklah baik untuk memuaskan nafsu sepuas-puasnya. Kerana baginda juga menyatakan bahawa seseorang yang memuaskan nafsunya di dunia ini akan kelaparan di akhirat. Tabari rahmatullah alaihi menulis bahawa ada batas untuk memenuhi perut seseorang itu. Maka makan melebihi batasan tersebut termasuklah di dalam pembaziran dalam kitab Umdatul Qari jilid 21 muka surat 33. Memuaskan selera dengan terlampau banyak makan sehingga perut penuh terlalu penuh, badan jadi berat dan lebih makan sehingga dan tidak seimbang dan berpenyakit adalah haram hukumnya. Bila dikatakan lapar, pada zaman sekarang ini, apabila sahaja masa yang ditentukan tiba untuk makan, maka orang ramai pun duduk di tempat makan. Ini bukanlah lapar, ini lapar yang dibuat-buat. Jauhilah diri daripada kecenderungan memuaskan kehendak perut itu. Apakah yang dikatakan lapar? Allama Badruddin Allama Badruddin Aini telah menyatakan 2 tanda kelaparan. 1. Seorang itu mula makan roti sahaja tanpa menunggu kuahnya. 2. Jika air liur diludahkan ke lantai tetapi tidak dihurung oleh lalat, maka itu adalah kelaparan yang sebenar. Imam Ghazali jika air liur diludahkan ke lantai tetapi tidak dihurung oleh lalat, maka itu dikatakan kelaparan yang sebenar. Imam Ghazali rahmatullah alaihi menulis dalam kitab Ihya'ul Ulumnya setelah menulis apa dia Ustaz? Soalan? Ada Sekejap Ustaz. ada gangguan Ada gangguan sekejap. Okey. Imam Ghazali rahmatullah alaihi menulis dalam kitab Ihya'ul Ulumnya setelah menulis 7 perkara. Beliau pun menulis mengenai perintah itu wajib, keizinan mubah, kejelekan makruh dan larangan haram. Beramallah dengannya dan jagalah kesihatanmu menerusinya. Kamu akan dapat menghargai nilai agama dengannya kerana kehendak-kehendak jasmaniah manusia telah digariskan di dalamnya. 7 perkara itu ialah sebagai berikut. 1.
makan setakat yang boleh meneruskan hidup. 2. Dengan hidup seseorang itu boleh menyempurnakan tugasnya terhadap solat dan puasa. Menjadi wajib pula menghilangkan kelaparan supaya kedua-dua tugas ini dapat dilaksanakan. 3. Dengan makan, seseorang itu akan memperolehi kekuatan untuk amalan-amalan nafil. 4. Dengan makan, seseorang itu memperolehi kekuatan yang seperlunya untuk bekerja dan mencari wang. Maka makan seperlunya untuk itu adalah mustahab. 5. Makan untuk memenuhi 1/3 perut dibenarkan. 6. Makan banyak sehingga perut menjadi berat dan menyebabkan rasa mengantuk dikatakan makruh hukumnya. Makruh hukumnya. Ya. 7. Makan terlampau kenyang sehingga badan rasa tidak selesa boleh menyebabkan haram. Ustazah, punca setiap penyakit. Rasulullah SAW menyatakan bahawa punca segala penyakit ialah makan terlalu kenyang dan terus-menerus makan tanpa mengira lagi. Ini dalam Al-Hadis. Pada hari ini, ramai yang membicarakan tentang mudahnya penyakit tersebar. Tetapi tak seorang pun yang memperhatikan apakah sebab utamanya makan melewati batas. Setiap orang memicingkan mata mengenai orang yang makan 3 atau 4 kali sehari. Sesetengahnya pula 4 ke 6 kali makan dan ada juga yang mulutnya sentiasa mengunyah seperti nising. Mengikut syariah, cara makan begini dikatakan makruh dan tidak harus. Begitu jugalah Daku telah dapat beberapa fakta mengenai amalan diet iaitu jaga makanan yang diamalkan oleh sebahagian wanita di negara-negara tertentu. Lantaran takut akan menjadi gemuk dengan makan makanan yang baik-baik, yang dengan ini orang lelaki tidak akan memilih mereka untuk dikahwini. Lalu mereka pun mengelak makan. Akibatnya mereka menjadi lemah dan tidak sihat, mengalami perasaan gayat, kurang darah dan lain-lain penyakit. Cara penjagaan makanan yang seumpama ini juga tidak dibenarkan kerana sebagaimana yang telah disebutkan pada nombor 1 dan nombor 2 di atas. Iaitu hendaklah seseorang itu melakukan solat secara berdiri memperolehi kekuatan yang secukupnya untuk berpuasa. Dengan ini adalah wajib memperolehi tenaga demikian untuk melakukan amalan-amalan ini. Jadinya dengan keadaan badan yang terasa pening, berpusing-pusing akibat lapar ataupun jatuh lalu cedera ataupun menarik penyakit kerana berlapar adalah suatu yang tidak dibenarkan. Catatan di dalam surat khabar Indian Express Bombay bertarikh 6 Januari 1983 pada hari Khamis telah menyebutnya sebagai penyakit orang-orang diet. Surat khabar itu melaporkan berita PTI daripada Ottawa sebagai berikut. Hidup di dalam masyarakat yang menekankan keunggulan kelangsungan badan, kira-kira 10,000 orang wanita Kanada telah terjumus ke dalam hidup berdiet yang bukanlah apa-apa melainkan satu amalan melapar diri, iaitu hampir kebuluran. Penyakit ini tidak pernah didengar 10 tahun yang lalu yang kenali sebagai anorexia nervosa dan anorexia bulimia. Tetapi sekarang telah melanda seorang bagi 10 wanita, biasanya di bawah umur 25 tahun, bagi kumpulan umur antara 17 ke 25 tahun. Sungguh pun pakar-pakar perubatan tidak dapat mencari puncanya dengan tepat ataupun penyakit yang satu lagi yakni anorexia bulimia yang amnya disebut sebagai berpesta makan boleh dinyatakan sebagai penyakit psikososial biologi yang khas untuk hanya untuk wanita. Profesor Murtaz Hussein F. Quraishi. Seorang Islam makan dengan memenuhi satu bahagian perut. Abdullah ibnu Umar radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa beliau telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahawa seorang muslim makan dengan satu bahagian perut, sedangkan orang-orang kafir makan dengan memenuhi 7 bahagian
perut. Daripada Bukhari jilid 2 muka surat hadis Bukhari jilid 2 muka surat 812. Abu Hurairah radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa seorang yang kaki makan sebelum Islam telah mula makan sedikit setelah memeluk agama Islam. Apabila Rasulullah SAW dengar hal tersebut, lalu baginda bersabda, seseorang Islam makan dengan satu bahagian perut, sedangkan orang-orang kafir makan dengan 7 bahagian perut. Allamah Qurtubi rahmatullah alaihi telah menyatakan bahawa ada 7 nafsu makan sebagaimana berikut. Pertama, nafsu semula jadi. Kedua, hawa nafsu. Ketiga, nafsu mata. Keempat, nafsu mulut. Kelima, nafsu telinga. Keenam, nafsu hidung. Ketujuh, nafsu lapar. Seseorang Islam makan untuk memuaskan nafsu lapar. Tetapi orang-orang kafir makan untuk memuaskan kehendak ke-7 nafsu. Umdatul Qari jilid 21 muka surat 42. Dengan ini tanda kesempurnaan orang Islam ialah dia makan justru hanya untuk memuaskan kelaparannya. Maksud yang lain ialah bahawa orang Islam akan makan setelah membaca bismillah. Maka syaitan tidak dapat berkongsi makanannya sehingga tidak berjaya mencuri berkat makanan yang ada. Lantaran itu, walaupun sedikit dimakan, seleranya dapat terpenuh. Sedangkan orang kafir mula makan tanpa bismillah, menyebabkan syaitan makan bersamanya lalu mencuri berkat makanannya. Ini menyebabkan seleranya tidak dapat terpenuh dan dia akan terus-menerus makan. Maksud yang keempat ialah bila mana orang Islam yang sempurna duduk menghadapi hidangan makanannya. Tujuannya ialah untuk melaksanakan kewajipan yang telah diletakkan oleh Allah ke atasnya. Dengan demikian dia akan makan dengan memikirkan akhirat. Sebaliknya orang kafir makan dengan rakus dan haloba, penuh bernafsu, iri hati, berniat jahat dan buruk pembawaannya dan hidup untuk melihat cita-cita mereka tercapai. Jadi seorang Islam ketika makan hendaklah berniat bahawa kekuatan dan tenaga yang terhasil dari makanan tersebut akan digunakan untuk melaksanakan hak Allah dan hak hamba-hambanya. Dengan berniat demikian, dia akan menjadikan amalan makannya sebagai ibadat. Ustazah ada apa ni? Tak ada. Teruskan. Tak ada. Tak, kita tadi apa ni? Nafsu tu yang 7 perkara tu Ustazah. Nafsu semula jadi itu macam mana? Memang dia suka makan. Awak nafsu macam mana? Nafsu mata tu apa? Dia tengok, nampak macam sedap. Mata tengok nampak macam sedap kan? Nafsu mulut rasa kan? Rasa. Nafsu telinga duk dengar orang kata sedap yang tu. Jadi orang kata sedap kita pun nak makan. Nafsu hidung, kita hidup bau. Bau sedap kita nak. Baru macam. Nafsu mata dalam bulan puasa semua beli. Itulah ada kita pun kadang-kadang lupa, kita dapat sikit kita kata tambah lagi lah. Buat itulah tambah menu tu tak kira tu. Sekarang ni kan tak ada nafsu mata apa. Dia ada bayar dalam masalah. Jalan-jalan cari makan lah. Telefon pun dah boleh dia. Itulah Malaysia terkenal makanan yang Razak, yang hidung tu kuat sebenarnya hidung. Kalau makanan tu kau tak ada bau, kita tak datang tu. Macam kita tak datang selera. Hidung tu sangat bau selera. Kalau katalah goreng ikan masin kita dengar siapa kan. Tak payah dah tu. Kek pun cukup dah tu. Kek pun bau kok. Bakar kek bau sedapnya. Nak kata hidung memang menarik lah. Kuat lah tu. Okey, sambung ya. Okay. Tentukan halal haram sesuatu makanan sebelum memakannya. Ini penting. Imam Bukhari telah menyatakan tajuk ini di dalam jilid 2 muka surat 812 bahawa Rasulullah SAW tidak akan makan sehinggalah nama makanan tersebut diberitahu. Baginda
dan hanya makan setelah mengetahuinya. Ibnu Battal rahmatullah alaihi menyatakan bahawa di tanah Arab makanan begitu kurang dan tidak ada sesuatu pun daripadanya dianggap tidak boleh dimakan. Maka dengan sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanyakan nama makanan tersebut dalam buku Umdatul Qari jilid 21 muka surat ke-8 Hafiz Ibnu Hajar rahmatullah alaihi menulis bahawa menurut peraturan syariah sebahagian binatang boleh dimakan dan sebagainya pula tidak boleh dimakan. Orang-orang Arab pada zaman tersebut tidak dapat membezakan di antara halal dan haramnya. Jadi sebab itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bertanya terlebih dahulu akan makanan tersebut. Seringkali makanan enak berdaging sama ada berkuah atau panggang dihidangkan ke atas sepera Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Maka perlulah baginda bertanya dahulu daging apa yang dihidangkan itu di dalam buku Fathul Bari jilid 11 surat 465. Amaran 1. Pada zaman ini seorang yang sering ke bandar yang makan di restoran dan hotel perlulah berwaspada. Tentukan nama restoran atau hotel yang dia akan makan. Kerana hotel-hotel dan restoran tentu menyediakan daging binatang, kambing, kibas atau ayam yang tidak disembelih secara Islam. Kedua, begitulah juga orang-orang yang ke Mekah dan Madinah. Di sana ayam itu setelah disembelih terus direbus di dalam air panas untuk dicabut bulu. Tidak dibenarkan makan ayam yang diproses demikian. Dengan itu, sesiapa yang pergi ke mana-mana bandar dan negeri perlulah bertanya dahulu tentang apa yang dimakan. Tidak dibenarkan menerima jemputan daripada mereka yang diketahui pendapatannya daripada sumber yang haram. Ini betul tau. Kalau dekat restoran, kalau kat restoran kita tengok nama-nama menu. Nama-nama menu tu kita rasa tengok macam ayam. Kalau ada spring chicken, are you going to take the spring chicken? Spring chicken katak tau. Jangan tak tahu. Dia kata spring chicken tu katak. Dia tulis spring chicken. Kita nak kena hati-hati lah. Dia kata kita kena tanya tu kan. Sekarang ni macam-macam makan kan. Siapa hari tu cerita ulat boleh makan. Ulat. Dan Ustaz Ustaz Idrus Sabah Sarawak tu makan ulat sagu Ustazah. Ulat sagu tu memang dia tak makan lain benda. Dia makan sagu tu saja. Bermakna dia tak makan kotoran. Akan tetapi silap yang kita makan hidup-hidup. Dia makan hidup-hidup tu. Hidup-hidup dia makan. Tak ada. Tak ada. Tapi hati-hati tau. Spring chicken sebenarnya ialah katak. Dia tulis spring chicken. Jangan main-main. Kenapa dia tetap froggy je, froggy? That's why makanan ni kita kena tahu. Kadang-kadang nama-nama orang putih macam sengau orang tak tahu. Oh, it's very nice. It's been served with lard. Tak tahu apa lard. Kita tak tanya apa itu lard. Itu lard apa? Kita tak tanya. You know, macam minuman. Minuman dulu sebab memang kan kerja dengan kebanyakan orang Mak Saleh dulu Cina macam sini. Dia minuman tu, wine tu. Red wine, white wine, vodka. Nampak tengok vodka macam ayat kosong aja. Tak ada apa. Tapi is a brandy. Vodka. Vodka. V-O-L-K-A. Vodka. Ayat putih aja nampak. Kalau dituang kira ayat putih. No. Red wine. Kan? Cuka Jepun tu pun kan. Ada yang kata kita tak boleh makan tau cuka Jepun tu. Cuka Jepun. Kita tak boleh makan. Kita nak kena tahu sekarang pun makanan macam-macam lah dah diproses. Cuba kita tengok sekarang apa dia makan labu ni apa dia. Okey, makan labu. Legionnaria Caesareum. Diriwayatkan di dalam kitab-kitab hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam gemar makan labu. Labu kuning tau. Labu kuning tu. Wasilah radhiyallahu anhu meriwayatkan
bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menasihatkan agar makan labu kerana ia dapat menyegarkan otak. Aisyah radhiyallahu anha meriwayatkan bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, jika hati berduka cita, labu dapat menghilangkannya. Anas radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa labu akan menambahkan kecerdasan. Beliau juga meriwayatkan bahawa makanan yang paling disukai baginda ialah labu. Satu Taurikh 21 muka surat 62. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan كان النبي صلى الله عليه وسلم يعجبه الدباء فأتي بطعام أو دعي له فجعلت أتتبعه فأضعه بين يديه لما أعلم أنه يحبه. Nabi SAW menggemari buah labu. Maka pada suatu hari bagi dan diberi makanan itu atau baginda. Maka pada suatu hari baginda diberi makanan itu atau diundang untuk makan makanan itu. Aku pun mengikutinya. Makanan labu itu telah aku letakkan di hadapannya. Lantaran aku tahu baginda amat menggemarinya. Jabir radhiyallahu anhu meriwayatkan, دخلت على النبي صلى الله عليه وسلم فرأيت عنده دباء يقطع فقلت ما هذا؟ قال نكسر به طعامنا. Aku telah mengunjungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Aku melihat di sampingnya terdapat labu yang dipotong-potong. Aku bertanya kepadanya, apakah ini ya Rasulullah? Baginda bersabda, kami memperbanyakkan makanan kami dengannya. Anas bin Malik radhiyallahu anhu meriwayatkan, أن خياطا دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم لطعام صنعه قال أنس فذهبت مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى ذلك الطعام فقرب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم خبزا من شعير ومرقا فيه دباء وقديد. makanan ni dubba qadid ni. Qala Anas fara'aitu an-nabiyya yatatabba'u ad-dubba'a hawali al-qas'ah falam azal uhibbu ad-dubba'a min yawma izin. Sesungguhnya seorang tukang jahit sebut 3 hadis dah sebut tentang labu. Sesungguhnya seorang tukang jahit telah menjemput Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk merasai makanan yang telah disediakannya. Anas bercerita lagi, aku bersama-sama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pergi untuk memenuhi undangannya. Kemudian tukang jahit itu menghidangkan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam roti yang diperbuat daripada tepung syair dan sayur labu serta daging panggang. Lagi tiga dah cerita labu ya. Marak. Menjilat bekas makanan. Menjilat nak sebut sikit lah tentang ni kelebihan labu ni kan. Buah labu dari segi khasiatnya mempunyai bahan karbohidrat dan kaya dengan serat, vitamin A, B, C dan beta karotina. Selain itu buah labu karotina tu kuning betul tak? Mengandungi zat besi dan kalsium dengan kadar yang seimbang. Bagusnya buah ni. Dari segi rawatan, labu sesuai menjadi makanan untuk orang yang menghidap penyakit hati dan penyakit usus besar dan sudah parah kerana sifatnya yang mudah dicerna. Labu dapat melancarkan pembuangan air besar dan kecil, menurunkan tekanan darah tinggi, menurunkan kadar gula dalam darah, menurunkan suhu demam, mencegah dan mengubati seriawan. Bijinya berguna untuk menambah kecerdasan dan untuk mengubati cacing pita. Koci labu koci labu. Tapi ini bukan labu yang putih tu kan Ustaz tadi, labu kuning, labu yang kuning.
Labu yang kuning ni. Yang selalu Syariah Rahimah suka buat ni. Orang Ah. mana? Mana dia ada anginnya, apanya? Angin dia Orang pakai kita angin. yang Ustazah saya pun takut makan, orang kata angin-angin, takut. orang kita kata angin lah, tak boleh lah, apa Saya lah. sangat suka lah lagu ni. Saya suka lagu ni, sedap. Saya suka sangat. Lagu yang macam yang dia pakai Halloween tu ke, Pramun? Ah, Yang Mak Saleh pakai Ustazah. Halloween tu kan, lagu tu kan? ah. Ustazah, Ya. saya rasa hadis tu dia terjemah tak habis lagi lah. Ha? Hadis tu dia terjemah tak habis lagi tu. Dia terjemah setakat waqadi. Apa ni? Syair dia Kalau kan? Anas fara'aitun Nabi tu dia tak terjemah lagi tu. Aku rasa tu. Ustazah bagi maksudnya lah. Anas kata apa dalam masa dia makan dengan Nabi tu. Kalau Anas fara'aitun Nabi SAW tu dia tak terjemah. Yang ada muka surat 174. Nabi ya sallallahu alaihi wasallam yatatabba'u ad-dubba'a hawali al-qas'a falam azal uhibbu ad-dubba' min jadid. Kata aku tengok Rasulullah yatatabba'u ad-dubba' hawali al-qas'a. Qas'a ni bekas kan? Dalam bekas tu ada dubba'. Nabi ni duk senduk Duk ambil, duk ulang ambil. duk senduk tu lah. Duk senduk dubba' tu duk senduk. Kan kalau ada kuah kan ada senduk tu ya, senduk labu tu lah. Labu tu. Maka yang ada dalam bekas tu. Maka kata siapa ni? Anas ni dia kata daripada situ aku teruslah falam azal uhibbud duba, aku pun daripada aku tengok Nabi buat begitu tu, makna Nabi tu suka sangatlah kepada buah labu ni. Jadi aku pun daripada situlah aku sangat suka kepada duba daripada hari itu. Min yauma izin. Falam azal uhibbud duba min yauma izin. Start pada hari itu. Jadi dalam masalah ni kita kata kalau kita suka sesuatu, katalah saya pun suka ni labu ni memang. Kalau pergi keluar makan kan, kalau nampak ayah sayur ni mesti kaki tak boleh jalan mana dah. Labu pun. Sangat suka labu kan. Labu masak lemak. Lepas tu apa ni, kalau kita suka kepada masalah macam kita suka kepada sunnah Nabi lah, kita suka. Mana kalau kita ingat dalam hati kita, aku suka labu ni kerana Nabi suka kepada Kerana kita dapat pahala ya. Kita dapat ganjaran. Okey, itulah maksud dia. Tapi Ustazah Fazia cakap tadi macam tak lengkap, macam mana tu Ustazah? Tu dia tak bermakna habis. Dia ambil dekat syair. Dia terjemah tak habis. Dia terjemah tak habis. Ada 2 baris lagi tu kan? 2 baris lagi tak habis. Ustazah dia terjemah tadi tu lah. Tu tambahannya tu. Lepas ni kita tanam labu semua. Cik Timah. Kita masak labu gulai lemak putih no. Orang Perak macam tu. Boleh buat Buat putih boleh, buat kuning tu masak bubuk pun boleh. Boleh. sedap. Buat macam Lepas tu ubur daun kunyit sikit, ubur dan kering. Itu orang Perak ni masak. Okey, saya sambung ya. dalam tu dia pun macam Oh, macam Kak Rahimah buat itu. Itu sama. Niat makan labu. Pukul telur masuk dalam tu, kukus. Sedap. Lepas tu bila nak makan, sedok telur tu tadi yang dah kerai tu dengan dia punya isi sekali. Sedap. Itu kalau cari benih labu. Itu si kaya labu tak Kak Mon? Yang Kak Imah bawa tu. Dia kena berkayu ke labu. Kukus. Tak, ingatlah bila Bukan makan sekali. labu tu makanan kegemaran Rasulullah. Aku ikutlah sunnah dia. Ingat macam saya kata tadi. Janganlah nak makan je. Sambil makan tu ingat dalam hati kita. Ya, Labu betul. tu Nabi suka. Jadi Macam lah ikut kita, macam temikai pun lagu tu. Nabi suka makan temikai. Nabi suka. Kita pun ikutlah sama. Jadi ibadat tu dapat pahala. Timun, temikai tu makanan Nabi. Dia suka. Pokok nabu ke yang bahtera Nabi Nuh tu sampai ke Bukit Judi tu.
Pokok labu kan dia kata mula-mula Dia jumpa. kata yaqtin tu kan, yaqtin dalam Quran kan. Disebut. Labu lah tu. Labu Disebut yaqtin pula. Labu. Mula-mula jumpa. Yakin. Siap dah tu. Tu dia jadi kuat tu lebih selepas dia lemah duduk dalam tu, dia keluar makan buah. Tapi yang angin tu betul ke tak betul angin tu? Oh, tak ada. Saya duk makan tak pernah angin pun. Orang duk kata Tak ada. angin. Tak ada. Metode Melayu. Tak ada angin. Orang Melayu Kita semua ni- angin. Kita ni banyaklah dulu mana-mana yang Nabi punya suka apa tu kan banyak dihalangi oleh dimomok-momokkan lah kita tak boleh makan kita daging tak elok, kambing. Dulu kambing mana jadi suka daging lah. kambing pun takut nak makan. Aneh lah konon makan daging lembu. Padahal daging kambing je Nabi suka. Tak Macam nak kita makan banyak-banyak sangat. Betul lah. patut-patut Macam lah. makan ikan lah. Makan ikan banyak-banyak nanti jadi cacing. Sedangkan protein tu dekat situ kan. Tapi sekarang ni susah nak diiktiraf protein dia ada usaha macam-macam susah. Okey, kita sambung mana lagi tadi? Teruskan menjilat bekas makanan. Menjilat bekas makanan. Menjilat bekas makanan yang kita makan seperti mangkuk dan pinggan juga merupakan amalan sunnah. Rasulullah SAW memberitahu bahawa sesiapa yang menjilat atau melicinkan mangkuk dan pinggannya pada hari akhirat Allah akan memenuhkan perutnya. Di dalam hadis yang lain diriwayatkan bahawa barang siapa makan di dalam suatu bekas kemudian melicinkannya, maka bekas makanannya itu akan memohon kepada Allah agar dia diampunkan dosanya. Diriwayatkan juga bekas tersebut akan berdoa, sebagaimana kamu melindungiku daripada syaitan, semoga Allah juga melindungimu daripadanya. Maksudnya ialah Allah Subhanahu Wa Taala telah memberi keupayaan bekas itu untuk bercakap lalu ia memohon kepada Allah agar sepinjilat tadi diampunkan. Dalam buku Umdatul Qari jilid 21 muka surat 77. Orang yang berfikir mengikut logik akal akan bertanya betapa bekas yang tidak punya roh dapat bermohon sesuatu untuk keampunan. Jawapannya ialah bahawa tidak perlulah kehadiran atau kemunculan sesuatu benda itu baru kita nampak. Dan Allah Subhanahu Wa Taala sendiri berfirman di dalam Al-Quran bahawa apa saja yang ada di bumi dan di langit selalu memuji-muji Allah. Pohon-pohon hijau dan rumput-rumput hijau akan memuji Allah. Pakaian putih selagi ia tidak tercemar dan kotor akan memuji Allah. Pernahkah manusia mendengar pujian-pujian ini? Oleh itu kita perlulah yakin sepenuhnya dengan apa yang diberitahu oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam kitab Fathul Bari jilid 1 muka surat 311. Apakah lidah itu bercakap-cakap dengan sendirinya atau apakah ia digerakkan oleh suatu kuasa yang lain? Jika lidah itu boleh bercakap sendiri tanpa kuasa lain yang menggerakkannya, maka sudah tentulah tidak akan wujud kebisuan di dunia ini. Allah yang maha berkuasa menjadikan lidah itu boleh bercakap, berkuasa menjadikan bekas makanan berkebolehan untuk memohon keampunan. Malahan pula pada hari kiamat, tangan dan kaki akan menjadi saksi ke atas segala amalan manusia. Lihat surah Yasin dan surah Yasin. Hidangan dua jenis makanan. Ni kita tengok sikitlah tentang tadi ni. Surah Kalau Yasin. kita kata jilat, jilat dengan lidah ni kan, elok kan? Teruknya orang ni kan. Tapi cuba kita tengok tu makna melicinkannya. Mana kalau kita melicinkan, kita buat elok-elok lah. Macam jari kita ni, kita tarik main-main duduk setempat, baru kita ambil kan. Baru kita ambil benda tu mana, melicinkan bekas tu kan. Taklah kita sampai ambil bekas tu. Silat. Lidah. Macam tu lah. Tahun depan orang tak jemput. Tak jemput dah. Kan kuah ustazah dalam pinggan mangkuk. Kan. Ada. Sedangkan saya selalu buat kuah dan mangkuk.
Rumah sendiri okey lah kan. Tapi kenduri buat itu agak-agak apa dia apa kata. Tapi Tetap kalau tak Rawiza buat, Datuk buat, Ustazah buat, semua pun buat, okey, tak ada masalah lah. Ketika Satu itu. meja boleh ya. Ah, Duduk lain-lain meja. Awak ketika itu. Tapi selalu makan kan grup-grup, okey lah tu. dia kata bini siapa, laki siapa. Tapi kebanyakan. Kami makan cara sunnah. Oleh itu jangan ambil melebihi, itu ambil dia sebenarnya. secukup. Kalau dah habis melebihi, kita tak mampu nak terus, tak sedap pada selera, tak sedap pada bau, kita tinggal. Itu pembaziran. Yang kita dilarang. Ada juga setengah orang makan kan nasi banyak lagi terbuang kan dia tadi kan. Kita makan betul-betul licin, elok-elok. Itu enak. Maksudnya gitulah, kena bagi licin makan. Jangan dibuang dah. Pembaziran. Betul lah. Kita ni nak ikut style barat, makan jangan sampai licin. Makan sikit-sikit aja, lekat tinggal. Dia kata gebulok. Tu kita dah ikut cakap lepas. Dia simpan sikit untuk setan. Kalau nak Tak, yang selalu Kak Mono kata, ambil makan yang berpatutan, yang secukup ketika itu. Selalu duk bilang, kan nak cukup makan. Kalau kita nak tambah kan tinggalkan sikit, minta tambah. Nak tambah tak apa. Nak tambah tak apa, boleh tambah. Memang. Tinggalkan sikit. Habis kan, jangan tinggal tak ya. So dia kata awak tinggal ni, tadi nak tambah tak jadi. Tadi aku dah ambil lah. Tadi nak makan tapi dah nampak dah kenyang pula lah. Tinggal ayam. Orang lain tak makan lagi tau. Kita kena fikir lah kan. Teruskan. Yang membazir. Hidangan dua jenis makanan. Ini baik. Imam Bukhari rahmatullah alaihi memberikan tajuk ini mengambil dua jenis makanan dan dua jenis warna. Beliau telah mencatatkan sebuah hadis bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makan timun bersama tamar. Jilid 3 surat 819. Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa beliau pernah makan temikai bersama tamar. Dalam hadis yang lain dinyatakan bahawa ibuku memberiku makan temikai bersama tamar supaya badanku tegap agar cepat dapat dinikahkan. Makanan tersebut mempercepatkan pertumbuhan badanku, menyuburkan tubuh badanku. Sebuah hadis dalam Nasa'i menyatakan bahawa tamar menjadi badanku sangat sihat. Fathul Bari jilid 11 buku surat 506. Imam Nawawi menulis bahawa dibenarkan mengambil dua jenis buah-buahan dan dua jenis makanan serentak. Hadis di atas membuktikan bahawa seseorang itu hendaklah makan makanan yang baik. Tidak ada perbezaan pendapat ulama mengenai masalah ini. Kadang-kala jaiz harus menghidangkan dua jenis makanan yang berbeza dan beberapa jenis buah-buahan di atas seperah. Ini tidaklah dilarang. Hukum makruh yang dilaporkan oleh ulama-ulama yang terdahulu yang hanyalah bermaksud agar perkara ini jangan dijadikan sebagai suatu kebiasaan dan juga hanya untuk menunjuk-nunjuk lantaran kekayaan seseorang itu. Dalam buku Fathul Bari jilid 11 buku surat 5 dan 6. Allamah Aini melalui sanad seorang sahabat Muhallab radhiyallahu anhu menulis bahawa Umar radhiyallahu anhu telah melarang makan lebih daripada satu jenis makanan. Maknanya jikalau ada suatu jenis yang lain, hendaklah diberikan kepada orang lain yang memerlukan ataupun dimakan pada masa yang lain. Kitab Umdatul Qari jilid 11 muka surat 73. Daripada hadis di atas, maka dibolehkanlah kita menjadikan acar, sambal dan lain-lain lagi yang serupa dengannya dan dua jenis makanan. Tetapi ini juga bertentangan dengan adab kerana ia sebagai tanda kebanggaan, bermewah-mewahan dan pembaziran daripada orang-orang kaya yang memenuhi seperahnya dengan beraneka juadah. Bukan sahaja kita patut menjauhi perkara ini, tetapi juga hendaklah mengelakkan diri
daripada membiasakan diri kita makan makanan begini. Pada hari ini, manusia sering bercakap mengenai kemiskinan tetapi tidak sedar bahawa pemborosan dan kebiasaan buruk yang membawa kepada akibat yang sedemikian. Orang yang membuat baju mengikut kain yang ada tidak akan menghadapi kesusahan dan kemiskinan begini. Ada apa-apa, Sarah? Okey. Salman Ibn Habib radhiyallahu anhu meriwayatkan bahawa suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengunjungi Kuba. Baginda sedang berpuasa. Aus Ibn Khawli radhiyallahu anhu menunggu baginda membuka puasanya. Tak kala waktu berbuka hampir tiba, beliau pun memberikan satu bekas susu yang bermadu lebah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baginda mengambilnya lalu bertanya, apa bendanya itu? Apabila baginda diberitahu bahawa ia adalah susu mengandungi madu, baginda meletakkannya ke atas lantai lalu bersabda, daku tidak mengatakan bahawa makanan ini haram, namun daku tidak meminumnya lantaran tawaduk. Baginda menambah lagi, orang yang bertawaduk kerana Allah, Allah akan meninggikannya. Siapa yang angkuh dan bangga diri, Allah akan patahkan lehernya. Siapa yang boros terhadap wangnya, Allah akan memiskinkannya. Sesiapa yang bersederhana mengambil jalan pertengahan, Allah akan mengayakannya tanpa bergantung kepada orang lain. Dan sesiapa yang mengingati Allah sebanyak-banyaknya, dia akan dicintai Allah. Kitab Umdatul Qari, jilid 21, muka surat 73. Bacalah setiap fasa lalu renunglah terhadapnya. Setiap satunya tidak terhingga nilainya. Ukurlah baju menurut badan dan kemudilah belanjawan menurut pendapatannya. Ini akan mengelakkan daripada meminjam dan riba. Maka dengan ini dia akan terhindar daripada perbuatan mengampu-ngampu orang lain. Tetapi akibat tidak mahu menerima nasihat ini, seluruh masyarakat di dalam kesusahan mengeluh kerana hutang yang terlalu banyak. Tidak ada orang atau mana-mana pada masyarakat yang sedia membantunya dan melindunginya. Semoga Allah mengurniakan kita fahaman yang betul terhadap agama. Pengajaran kenabian bukanlah setakat solat dan puasa sahaja. Mereka juga mengajar kita di dalam setiap bahagian kegiatan manusia. Tetapi malangnya, lantaran kejahilan masyarakat mengabaikan pengajaran ini, lalu terjerumuslah ke dalam kancah kebinasaan sama ada di segi kehidupan agama atau dunianya. Banyaklah lagi yang boleh ditulis mengenai tajuk ini. Tetapi daku sudahi petikan daripada buku hari ini dan kembali kepada Syamail. Ustazah? Jadi makanan buah-buahan ni tadi kiranya Ustazah, kita boleh hidangkan, kalau temikai hidangkan kurma. Ya. Timun pun boleh hidangkan kurma kan. Semua dengan kurma dalam kitab ni pun. Buah kurma basah, rotab. Rotab memang sedap. Oi, Allah. Sedap sungguh. Okey, jadi kita ni apa yang kita baca dan ni tentang makanan Nabi lah. Yang dia suka, yang kita selalu dengar cuka kan? Cuka. Cuka. Cuka ni pun banyak juga khasiat dia ni. Cuka kurma. Cuka kurma mengandungi pelbagai vitamin seperti vitamin C, E, B1, vitamin B6. Semua tu kaya dengan kandungan potasium. Cuka kurma juga dapat membuang lemak, kolesterol, asid dan garam berlebihan dalam badan dan membawa pelbagai penyakit berbahaya. Ibnu Sina dalam kitab beliau Al-Qanun fi Tibb mengatakan bahawa cuka kurma dapat mencegah sebarang pembengkakan di badan, sui ke, kanser ke, menyucikan darah, membaiki masalah pencernaan di perut, masalah usus, bronko, kahak, batuk dan yang berpanjangan, menjaga kulit daripada kepanasan matahari, mengatasi masalah lemak-lemak di badan, kolesterol,
menstabilkan asid dan garam di badan, membuang keracunan badan toksik. Masalah rahim, menguatkan gigi, mata, telinga serta mengembalikan tenaga lelaki dan perempuan. Ibnul Qayyim dalam kitab dia kata mengatakan cuka kurma bermanfaat untuk mengatasi masalah gastrik di perut. Masalah hempedu, membersihkan hempedu daripada lemak yang membentuk batu, mencegah terhadap bahayanya ubat-ubatan, kesan sampingan daripada ubat dari pelbagai yang boleh membawa kepada kematian. Cuka kurma dapat melancarkan susu ibu dan melancarkan perjalanan darah yang berketul dalam perut, masalah gangguan haid. Cuka kurma juga bermanfaat mengatasi masalah limpa, bersihkan usus, membuang toksik di perut, menguatkan sistem perut, masalah buaser, menghilangkan masalah dahaga, panas badan, mencegah sebarang kebengkakan yang akan terjadi di tubuh manusia seperti kanser, bisul dan sebagainya. Membantu sistem penghadaman makanan yang kasar dan membersihkan darah manusia, darah yang beracun. Dia cerita tak cara pemakanan macam mana? Cara nak makan ni. Cuka kurma ni macam mana cara? Dia tak tahu pula cara dia. Mungkin kalau kita boleh cari tempat boleh ke ada cuka kurma. Cara kan. Ada. Ustazah, bab apa ke-26 tu ada cerita cuka sebaik-baik makanan, mungkin ada cara dalam tu tak? Bab 26 tu selepas bab kita ni cuka sebaik-baik makanan mungkin ada cerita ke? Kita pun saya pun tak ada. Tapi cuka kurma ada kat kedai Ustazah. Kita try Ada. Kedai-kedai Arab tu ada. Ada kedai Arab tu. Kalau Dia ada kata lah bab sebelah ni Ustazah. Cara makan cuka macam mana? Cicah dengan kedai. Dicicah dengan mudah ke dalam mana roti masuk dalam cuka. Kan Rasulullah kata dalam rumah mesti ada cuka kurma. Dalam rumah mesti ada cuka. Bab sebelah tu dia kata roti tu cicah dengan 179. 179. Roti tu cicah dengan dalam dia lah. Roti dapat saja dicicah dengan mudah ke dalamnya. Dia dah cerita makan, maknanya cuka tu kita cicah dengan roti. Ganti macam kita cicah dengan kopi ya. Tapi dah tempat tak boleh ikut. Perut dia sakit. Perut dia tak boleh. Orang gastrik tak boleh. Saya pun Kata bagus kan. Tapi untuk tengok keadaan gastrik macam mana lah kot. Taklah, tapi cuka kurma dia manis dah kot. Dia rasa macam ni juga. Asam. Dia orang sekarang ni daripada selalu promo cuka apple kan. Sedap apple. Lebih kurang macam tu lah. Apple manis sikit. Yang ni cuka kurma dia macam tajam sikit lah. Cuka apple tak manis pun. Cuka apple semua Kak Mon, semua rasanya lebih kurang sama. Sama. Cuka ni rasa dia masam lah, maksudnya dia Macam masam. jeruk lah, macam dari jeruk preserve lah. Bukan macam minum air, campurlah dengan makanan lain dalam masakan. Itu maksud dia. Tapi janganlah dia pergi langgar. Kalau kat belakang tu dia ada kata boleh menimbulkan kemudaratan kepada setengah-setengah orang. Macam orang nak makan tu apple cider tu. Apple cider. Minum gitu je. Minum macam tu kan. Cukup apple je. Okey je. Kalau orang tak tahan tak boleh ikut. Nak je macam mana cuba rasa. Apple cider tu kita disuruh minum satu je. Tak adalah makan sudu saja apple tu kita campur dengan air kosong. Betul, dia satu sudu je. Lagi satu yang orang buat jus lega pun dia taruh apple, dia cuka apple lah. Satu sudu je. Kita buat macam timun tu, taruhlah cuka apple. Betul, ganti cuka tu yang saya ganti cuka tu yang biasa. Masuk dalam makanan masakan.
Oh, kalau buat jelatah semua buat. Jelatah. Saya dah tukar juga Datuk. Saya tukar. Saya tak ada. Kalau jelata tak nak pakai cuka-cuka yang buat tu Limau, kita artificial. pakai lemon lah, lemon. Ganti cuka. Lemon ke apa limau kasturi. Pakai asam limau lah, limau lemon. Orang yang tak tahan tu dia pakai asam limau lah. Orang yang tahan dia pakai cuka. Pakailah cuka apple. Cuka artificial pun ada lah ni. Cuka ni pun boleh cuka tamar ni lah. Ganti dia. Cuka tamar, cuka apple. Cuka ni. Ya. Tapi memang dia keruh sikit macam cuka tamar, cuka apa ni memang keruh sikit tapi okey lah, okey. Boleh. Cuka apple Saya lah. selalu buat macam tu okey. Okey, Saya lagi biasa dengan makanan cuka ni. Nabi yang Nabi makan. Kalau makanan dari segi apa namanya, ayam dia biasa makan ayam. Ada sebut dalam hadis. Ada sebut dalam hadis ada seorang sahabat kan. Dia macam sumpah tak mau makan daging ayam kan. Dia kata tanya sahabat suami, pasal apa kamu tak nak makan? Dia makan najis, kotor, dia kata. Dia kata kamu boleh makan. Kata seorang sahabat tu, kamu boleh makan sebab aku sendiri lihat Rasulullah makan ayam. Lepas tu dia pun makan lah. Macam kita lah, dia kata ada orang tak lalu makan ayam kan, pasal ayam tu makan najis. Mana memang ada dalam hadis. Tapi ikan keri boleh makan pula. Ikan keri lagi lah kotor. Lepas tu apa lagi yang Nabi makan? Nabi makan apa ni, daging yang Kambing. daging yang dikerik yang dikeringkan yang di jemur kan. Jemur. Dia makan daging tu. Dendeng. Indonesia kacau buat dendeng jemur. Bagi kering. Daging dendeng. Dia perap-perap semua dengan rempah-rempah. Dia bukan goreng tau. Dia jemur bagi kering. Bila nak makan baru goreng Ustazah. Dia tu. Tak saya tengok yang cuka tu. Kenapa tiba Rasulullah suka cuka. Mungkinlah dulu kemungkinan lah. Buah tamar banyak. Freezer tak ada. This is a form of preservation. Kita nak simpan lama benda ni, dijadikan dia cuka. Jadi mungkin jugalah, tak tahu kan kenapa tiba-tiba pula cuka di zaman tu lah, pasal kan cuka ni sejenis bentuk untuk menyimpan makanan lama lah. Kan mungkin saya tak tahu, mungkin itulah. Tapi dia dah dijadikan makanan lah, pasal kita macamlah daging kan tak boleh habis, jadi dijemur. Jadi dia buat makanan untuk dimanfaatkan juga lah, maknanya daripada membuang, bazir, buat something jadi manfaat, boleh makan lah. Tapi elok pula ada khasiatnya. Mungkin jugalah. Okey. Cuba nak sambung ke? Okey, kita sambung. Cuka sebaik-baik makanan tadi. Ni cuka ni. Ada macam sekarang macam-macam cuka buatin pun ada. Siap. Apa yang boleh dijual orang nak makan semua. Ada ni cuka. Cuka kurma. Siapa ada cuka kurma sini? Saya pernah makan, tapi sekarang saya beli cuka tin. Saya dah ada cuka kurma? Ada Kak Uzah beli kat kedai Arab tu cuka kurma? Ada kedai Arab. Ini saya sekarang saya makan cuka tin pula. Dia macam-macam, ada kedai Arab, ada dia cuka kurma, cuka tin. Macam ni betul dia. Siapa nak pergi kedai Arab tu? Belilah. Alah, kedai Arab. Siapa mak? Dekat section ni je. Dekat section ni. Dekat cuka kurma, cuka apple, betul. cuka tin, semua ada. Kat Unicap pun ada. Kat Unicap pun ada. Ada dekat sini aja Kak Wiza. Dekat Nasan Ekon Safe. Dia terus saja ada kedai Arab, dia jual kurma, dia jual cuka semua kat situ dekat sungguh. Dekat Ekon Safe je. Saya selalu beli kat situ je, cuka tin ke apa ke. Sekarang saya cuba cuka tin lah, dulu cuka kurma, cuba aje lah. Cuba Cuka tin ni makan macam mana apa? Makan sudu, masak sudu. Ini saya
Kalau macam ini saya hari tu saya rajin sikit, saya buat jus lega tu saya campur bawang putih, saya campur syukur ni, saya campur madu tu dengan halia tu. Tapi sekarang dah malas. Dah rajin-rajin. Jadi kita ada rajin dengan malas tu. Kalau Macam rajin mana? buat bagi Kak Datin sikit, Datin Fadilah. Nak rajin nak buat untuk orang, buat diri sendiri tak buat. Itu Supaya kata dia cepat baik. kalau gitu senang je satu. Dr. Fadilah, kakak dia jual jus lega tu dia buat sendiri. Oh, dia buat sendiri. Dia buat Aziz. sendiri, saya selalu beli kat dia. Kalau saya malas, saya beli kat dia macam tu. Aziz. Aziz. Bukan Aziz. Aziz, Kakak dia. Fadilah, Dr. Fadilah Dia punya nama saya. adik. Saya memang beli jus lega dengan dia. Ya, Aziz. Kejap. Aziz. Apa? Jus lega tu. Dr. Fadilah Haji Rusli punya wife. Adik dia Aziz. Oh, kenal sangat-sangat. Kakak ke adik? Dah tak ada dah. Adik. Oh. Adik kan? Nama dia lega. Lega memang lega sungguh. Dia botol dia. Ini dia botol dia. Kakak dia bukan adik dekat Mon. Aziz tu kakak dia. Kakak dia duduk Seksyen 8. Ini dia jual. 50 ke 55. Saya selalu beli dengan dia, saya beli 20. RM50 tak Oh, salah. jus lega. Jus kita. Dia buat sendirilah. Sebab dia bubuh madu juga kadang-kadang macam saya tak nak madu dia, mungkin saya bubuh madu sendiri. Jadi tengoklah kalau tak nak macam Datin Fat kan dia jual madu sendiri. Semua dia buat jus lega tu, madu kita bubuh sendiri. Apa cakap saya tak dengar? Bahan-bahan dalam botol. Bahan-bahan dia ialah halia, bawang putih, jus lemon, madu, tapi dia buat cuka apple. Dia tak ada, kalau itu sebab kata kalau saya rajin saya buat sendiri sebab saya makan taruh cuka tin ke, cuka kurma macam tu lah. Tapi nak rajin tu memang lambat lah. Cuka kurma ni barulah juga sikit daripada cuka apple tu. Nak belilah cuka kurma. Tapi lama dah Kak Wiza. Tak, bukan. Maksudnya dia cuka apple lagi lama daripada cuka. Tak, sebab cuka apple lebih murah pada cuka tin dengan cuka kurma. Kalau orang nak bisnes, kalau buat cuka apple, satu botol besar yang dia beli tu baru RM10. Ini macam saya ni baru RM10 kecil. Rugi lah kalau bisnes, rugi lah. Tak rugilah, mana boleh rugi bisnes. Mesti ada. Taklah maksudnya kalau bisnes dia nak ambil satu botol tak cukup kan Mon. Kalau bisnes saya tanya, sebab saya tanya orang yang buat tu kan, dia kata cuka apple lagi murah lah. Yalah kalau nak buat bisnes cuka apple lah. Makan sendiri tak apalah. Kalau dapat nak buat sendiri cuka kurma bagus lah kan dah. Makan sendiri tak apa. Kan dia kata dia sunnah tu kan. Tapi kita tak tahu mixture bila cuka apple dengan cuka kurma lain dia punya. Betul. Proses macam mana proses dia? Proses selalunya kalau halia dia blend, dia tapis. Kan? Tapi takut mixture dulu Ana kalau makan, Ana buat macam ni tau. Buah delima, dia punya jus delima, campur dengan cuka apple, campur sauda, campur lagi 5 semua campur dalam tu. Tapi ada pula anak-anak kata, ibu benda tu bila kita makan satu sudu lain tau. Kalau kita makan campur nanti dia dah campur tu tak tahu apa dia jadi. Tu tak boleh makan macam tu, dah kita terstop. Betul lah tu cakap dia tu. Betul lah apa dia kata tu. Tapi kita duduk makan tu alhamdulillah lah tak ada lah apa-apa. Lepas tu ada pula cerita. Ibu ada satu kawan tu dia makan jus delima tu banyak sangat sampai terus pinggang dia kolek. Buah pinggang dia. Pula. Jadi kita pun agaknya juga semua macam Ustazah kata lah Kak Wiza, semua benda kita kena makan. Bukan lagi satu sebab bila benda tu dah proses dia mesti ada campur benda, tidak macam mana boleh jadi. Tahan lama. Maksudnya macam ni yang saya tahulah, kalau benda semua kita kena makan berpada-pada, itu sebab jering. Siapa makan lebih dia boleh macam tu ibaratnya semua makan sikit. Jangan macam Ustazah kata lah hari tu, janganlah makan banyak. Ingat kata ini angin angkau, jangan makan banyak. Ustazah kata macam tu lah ibaratnya.
Earlier part dalam ni pun dah kata makan janganlah sampai kenyang. Aku duk kata, kamu duk kata makan jangan sampai kenyang. Betul tu. Jangan lapar baru nak makan. Dia kata Alung Rasulullah, dia kata makan jangan kenyang. Oh, dia tak bagi kita makan lah tu Kak Mon. Sebab kita rasa sedang nak makan lagi, nak makan lagi. Oh, jangan berhenti makan sebelum kenyang. Itulah. Jangan makan hingga dah lapar. Kalau lapar baru nak makan, tak boleh. Saya pun macam tu, terlalu dahaga baru nak minum air, tak boleh. Tak boleh tau, you can feel yourself, you know. Kalau you dah terlalu dahaga baru nak minum air, lagi minum air batu. Jangan main-main. Cold stroke boleh kena dia. Kita heran ya, cold stroke, bila kita terlalu dahaga, kita minum air batu, kita minum melalui mulut lalu kerongkong. Tetapi hentakkan dia kepada otak kita. Kita boleh rasa. Brain freeze. Brain damage nanti. Dia boleh brain rasa. freeze panggil. Boleh rasa dekat damage sebab dia punya kolan tau, dia punya connected. All our veins all connected. Dia tak boleh. Jangan macam tu. Jadi kita minum kerap sikit-sikit lah. Apa-apa pun sederhana ya Ustazah. Sederhana, kul mus awsatuha. Apa pun Allah awak ni buat. Mungkin kita boleh capai sikit ke dekat ni, dekat apa cuka tu tadi dengan minyak zaitun. Okey, sambung baca. Sambung yang cuka ni lah tengok sebelah ni. Walah. Dah habis dah tajuk baru panjang ni. Lauk Rasulullah. Panjang, kita simpan. Simpan. Saya boleh tidur malam-malam dia teringat. Lagi nak pergi cari suka, nak pergi cari macam-macam. Okey, Ada kita Pak Nak boleh dengan gitu. buah zaitun. Call Aziz dia akan buat. Dia bila kita order baru dia buat. Sana Kau dah sana. Okey, Tak okey. boleh, baca. benda tu pun tak elok tahan lama sangat kan. Sebab dia mesti tak bubur bahan pengawet. Dia tak bubur bahan pengawet. Dia lepas kita makan tu, kita bubur dalam peti ais. Satu sudu, kalau ikut atur cara dia satu sudu. Macam tu lah. Dia macam mana? Sedap sebab dia ada taruh madu. Okey, sambung sikit lagi. Kita sambung. Atas 5 minit lagi. Nak dengar cerita suka dia lepas ni. Sambung. Suka kita sambung kan? Suka. Sambung minggu depan. Boleh lah cuka ni. Kita ada cakap cuka. Masuklah cuka. Apa conclusion? Sambung lagi ke Baca, jangan? Pak. Sambung. Okey, Pak, baca, Pak. Lauk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Cuka sebaik-baik makanan. Diriwayatkan oleh Aisyah radhiyallahu anha berkata bahawa Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala Ni'mal idamul khallu. Qala Abdullah ibn Abdir Rahman fi hadits ni'mal idamu awil udmal khallu. sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, cukalah sebaik-baik lauk. Kata Abdullah bin Abdul Rahman dalam hadisnya bahawa kuah yang baik adalah lauk bercuka. Catatan, baik di sini bermakna bahawa tidaklah memerlukan banyak tenaga atau kesukaran memperolehinya. Sedangkan roti dapat saja dicicah dengan mudah ke dalamnya. Lebih daripada itu, bahan ini selalu dapat diperolehi dan negeri yang ekonominya di tahap cukup makan. Cuma menghendaki jumlah yang sangat sedikit. Selain itu, terdapat banyak faedah pada cuka. Penawar racun yang baik, mengurangkan gela gemar dan penyakit kuning, menolong penghadaman serta membunuh cacing-cacing di dalam perut. Ia juga sebagai pembuka selera yang baik. Walau bagaimanapun, kerana sifatnya daripada jenis sejuk, ia boleh menimbulkan kemudaratan kepada setengah-setengah orang. Namun masih mendapat pujian makanan yang baik lantaran mudah memperolehinya pada sebilang masa. Atas alasan inilah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, lauk yang sebaik-baiknya. Dikatakan di dalam sebuah hadis bahawa baginda memohon keberkatan bagi cuka.
Dikatakan juga bahawa cuka adalah lauk bagi nabi-nabi yang terdahulu. Disebutkan juga di dalam hadis yang lain bahawa rumah yang terdapat cuka di dalamnya, para penghuninya tidak akan berkeperluan lagi. Yakni mereka tidak perlu lagi lauk yang lain. Ini hadis Ibnu Majah. Penjelasan yang seperlunya. Hadis yang di atas tidak memberi maksud bahawa cuka merupakan lauk yang terbaik daripada segala jenis lauk. Ibnu Qayyim rahmatullah alaihi menyatakan bahawa suatu ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pulang ke rumah, isterinya menghidangkan roti untuk dimakan. Lalu baginda bertanya, adakah lauk di dalam rumah ini? Dia pun menjawab bahawa tidak ada sesuatu apa pun di dalam rumah ini kecuali cuka. Pada ketika itulah baginda bersabda, cukalah sebaik-baik lauk. Maka ini tidaklah bermaksud bahawa cuka adalah yang paling baik jika dibandingkan dengan lain-lain jenis lauk pauk. Jikalau beliau menghidangkan daging, susu atau madu, baginda juga akan memuji-muji makanan ini lebih lagi. Mawahib, muka surat 35 di sini. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak memenuhi perutnya. Nu'man ibnu Bashir Nu'man ibnu Bashir radhiyallahu anhu mengulas. Lastum fi ta'amin wa syarabin ma syi'tum laqad ra'aitu nabiyyakum sallallahu alaihi wasallam yauman yajidu minad daqali ma yamla'u batnahu. Tidakkah kamu dihidangi dengan berbagai-bagai jenis cuadah yang disediakan menurut selera hati kamu, sedangkan aku telah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak dapat memenuhi perutnya yang lapar walaupun dengan tamar yang menjadi makanan biasanya lantaran sedikitnya tamar tersebut. Catatan, maksud sahabat ini ialah untuk mengalakkan orang ramai menurut jejak Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan berpada dengan dunia ini. Sedangkan di dalam hadis, banyak tamar pun tidak digalakkan makan, apatah lagi dengan lain-lain makanan seperti roti dan lauk pauk. Penggunaan minyak zaitun. Sambung ya Ustazah, panjang ni penggunaan minyak. Dah. Simpan dah, cuka dah habis. Cuka dah habis. Simpan lah. Zaitun simpan ya? Saya nak tahu. Simpan. Satu simpan. Surat. Satu. 181 penggunaan minyak zaitun simpan. Okey. Sadaqallahul azim. Dah selesai. Cuka. Kalau kita dulu orang tua masak pindang. Masak pindang kan sesuai sangat untuk perut. Sesuai untuk selera. Kan? Pindang tu saja. Taruh halia, serai, and then air asam keping. Asam keping. Garam tak sikit. Jadi dia ada masam ada kurang. Memang bila kita sedut atau minum atau teguk air pindang tu, kita rasa segar Ustazah. Ya, saya suka masak pindang. Masak pindang. Saya buat rumah ni saya seorang. Ustaz. Budak-budak tak reti makan. Saya suka tu. Masak pindang kalau kena ikan apa sedap. Sekarang ni nak Dulu masa COVID dulu, ingat tak masa COVID dulu memang cadangan kan masak pindang, banyakkan makan pindang. Masa COVID dulu. Masak pindang macam rebus saja dah tu. Tapi memang sedap. Cubalah kita buat sekali. Dia melok memang panas-panas sedap lah. Sebab dia ada halia, ada serai. Ada asam keping. Terengganu Kelantan. Cikgu sedap. Dalam Kelantan panggil sindang, masak sindang. Orang tua-tua, orang Jawa memang suka masak pindang. Kata pindang. Lepas kata sindang. Jawa masak pindang. Tak payah santan. Asam pedas. Orang Kedah kata asam pedas. Asam pedas lain. Asam pedas mesti ada cabai. Dah tu asam pedas. Asam rebus. Pindang dia tak ada. Pindang dia taruh cabai hijau tu potong saja. Tu perasa. Memang sedap. Memang sedap panas sedap.
Dah dia nak makan dah. Dah, cikgu Asy dah datang. Okey, insyaAllah kita sambung. Okey. Okey, kita doa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Doa dengan Asma'ul Husna. Ilahana ya Allah, Ilahana ya Rahman, Ilahana ya Rahim, Ilahana Antal Khabir, ya Khabir, ya Khabir. إلهنا أنت الخبير بما فعلنا الشاهد بما اقترفنا فها نحن بين يديك والأمر منك وإليك ولا وسيلة إليك إلا بك ولا ينفعنا سوى جودك وكرمك فكل الأمور منك وإليك وحالنا لا يخفى عليك اللهم ارحمنا برحمة منك تغننا عمن سواك وتوصلنا بها إلى رضاك اللهم يا من لا يخفى عليه حالنا وجعلنا عليه جميع توجهاتنا واتكالنا وجميع أحوالنا في أقوالنا وأفعالنا بلا محنة ولا بلوى والحفظ من الأهواء من نيل ما نهوى يا عليم الخبير. Wahai Tuhan kami, Engkau yang maha mengetahui apa yang kami lakukan, yang maha menyaksikan dosa yang kami lakukan. Inilah kami berada di antara kedua tangan-Mu. Segala ketentuan bersumber dari-Mu dan kembali kepadamu. Tiada jalan menuju ke hadarat-Mu kecuali bersama-Mu. Tidak bermanfaat bagi kami kecuali kurnia dan kemurahan-Mu. Kerana semua masalah adalah dari-Mu dan kepadamu. Keadaan kami tidak tersembunyi bagimu. Maka ya Allah, ya Khabir, ya Khabir, ya Khabir. Rahmatilah kami dengan rahmat dari sisimu yang menjadikan kami tidak perlu kepada selainnya. Ya Allah, ya Khabir, ya Khabir. Rahmatilah kami sehingga dapat membawa kami menggapai keredaanmu ya Allah. Wahai yang maha tersembunyi baginya keadaan kami dan kepadanya kami fokuskan segala tujuan dan tempat bergantung kami. Perbaikilah segala keadaan kami dalam segala perkataan dan perbuatan kami tanpa ujian dan cubaan. Disertai peliharalah dari keinginan nafsu dan perkara yang segalanya yang kami dambakan. Wahai Zat yang maha mengetahui lagi maha mengenali. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al-mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.